Pada 14 Oktober 2024, 4 buah kapal perang Rusia telah berlabuh di Pulau Pinang dan telah disambut oleh delegasi TLDM dan Kedutaan Rusia di Malaysia. Lawatan operasi oleh tentera laut Rusia itu selain dari ulang bekal dan istirahat kru adalah bersempena dengan Memorial Ceremony of the 110th Anniversary of the Death of the Russian Sailor yang diadakan di 2 lokasi sekitar Pulau Pinang. Dan pada 15 Oktober telah berlangsungnya acara dan istiadat ketenteraan bagi menyambut ulang tahun ke-110 bagi memperingati peristiwa Battle of Penang yang mana melibatkan kapal perang Rusia Zemchuk bersama kru yang telah gugur di perairan Pulau Pinang dalam pertempuran bersama Jerman. Kejadian ini telah berlaku pada tahun 1914 semasa era Perang Dunia Pertama. Kru kapal ini telah disemadikan di Western Road Cemetery dan Pulau Jerejak. Pada majlis ini ianya telah dihadiri oleh Duta Besar Rusia dan kaki tangan kedutaan, pegawai dan kru dari 4 kapal Rusia yang berada di Pulau Pinang, Timbalan Panglima Wilayah Laut 3, pegawai memerintah UBU TLDM dan pegawai wakil Tentera Laut Pulau Pinang. Turut hadir adalah wakil daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dan selain itu majlis turut dihadiri oleh beberapa orang rakyat Rusia yang menetap di Malaysia. Oktober 1914 adalah hari yang paling malap dalam sejarah tentera laut Rusia. Pada tarikh tersebut telah berlakunya serangan terhadap kapal Rusia di pelabuhan Georgetown, Pulau Pinang oleh kapal Jerman SMS Emden dan telah meragut nyawa seramai 88 orang pelaut Rusia yang berada di dalam kapal Zemchuk. Di saat pelaut-pelaut Rusia sedang kehilangan harapan di tengah-tengah pertempuran yang jelas tidak memihak kepada mereka dan hanya mampu terjun ke dalam laut di saat kapal sedang karam, siapa yang menyangka sebahagian dari mereka mampu meneruskan hidup di tanah yang jauh dari kampung halaman mereka itu. Mereka langsung tidak menjangkakan bahawa nyawa mereka masih panjang apabila sekelompok penduduk Melayu tempatan yang merupakan para nelayan sanggup mengambil risiko dengan mengharungi ombak menggunakan bot kecil di kawasan yang baharu sahaja berlakunya pertempuran armada laut melibatkan 2 kuasa besar yang datang jauh dari Eropah. Kerana atas dasar kemanusiaan dan toleransi, nelayan tempatan nekat mengharungi ombak untuk menyelamatkan seberapa banyak pelaut Rusia yang mereka mampu. SMS Emden mula beroperasi pada tahun 1909 dan dinamakan sempena kota Emden di Jerman. Ianya adalah kapal penjelajah ringan milik tentera laut Empire Jerman dengan berbekalkan 10 meriam 10.5 cm dan 2 tiub torpedo. Emden menghabiskan sebahagian besar karier militernya di Asia dan Lautan Hindi. Ianya berada di bawah perintah Kapten Karl Friedrich Max von Müller pada tahun 1913, manakala Zemchuk pula adalah sebuah kapal penjelajah yang ditugaskan melindungi kepentingan Empire Rusia dalam armada Pasifik dengan anjakan seberat 3,153 tan. Ia merupakan sebahagian daripada pasukan petugas sekutu yang memburu skuadron Jerman Asia Timur. Kapal Rusia ini dirasmikan pada tahun 1903 di Saint Petersburg dan telah pun melalui sejarah yang berliku-liku. Sebelum hayatnya berakhir di Pulau Pinang, ia pada asalnya dibina untuk menjadi sebahagian dari armada Pasifik tentera laut Rusia yang berpusat di Port Arthur dan Vladivostok. Semasa pertempuran Tsushima pada tahun 1905, Zemchuk berjaya melepaskan diri dari dimusnahkan oleh tentera laut Jepun dan berjaya tiba ke pelabuhan Manila, di mana ketika itu pelabuhan di Manila berada di bawah kawalan Amerika Syarikat, mempunyai kru sekitar 300 orang. Zemchuk kemudian berlayar menuju ke Pulau Pinang untuk kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan beberapa bahagian badan kapal. Pada tahun 1914, Panglima Baron Ivan Antonovich Chekasov dilantik sebagai Kapten Zemchuk. Ketika itu kapal penjelajah berperisai itu digunakan sebagai kapal simpanan yang melindungi kepentingan Rusia di China.
dan berada dalam keadaan rosak. Kapal itu tiba dan berlabuh di Georgetown pada 26 Oktober. Georgetown yang pada ketika itu merupakan sebuah pelabuhan utama koloni mahkota British Pulau Pinang yang paling dekat dengan semenanjung Tanah Melayu, tidak mengendahkan nasihat Panglima Tentera Laut Diraja yang berpusat di China, Laksmana Marty Jeram. Komander Zemchuk iaitu Chekasov memberikan sebahagian besar dari krunya bercuti dan bersenang lenang di pantai, kemudian meninggalkan kapal penjelajah itu dengan menanggalkan semua senjata, termasuk torpedo dan semua peluru terkunci, kecuali hanya 12 pusingan yang tersimpan di geladak, dengan hanya 5 peluru sedia untuk digunakan, manakala kru-kru yang tinggal di atas kapal pula berpesta hingga gagal menghidu malapetaka. Bahkan Chekasov sendiri berada di dalam hotel Eastern and Oriental bersama dengan perempuan simpanannya. Asap, bedilan dan letupan Perang Dunia Pertama dapat dilihat dengan jelas di Selat Melaka ketika pertempuran akibat tindakan kuasa-kuasa besar dari Eropah yang terdesak mencari dan merebut ruang strategik di Asia Tenggara itu. Tidak hairanlah sebuah pulau kecil di Kepulauan Melayu turut jadi rebutan kerana potensinya sebagai pelabuhan tepat di laluan laut yang strategik dan pernah menjadi antara laluan perdagangan antarabangsa yang utama di dunia ketika dikemuncaknya pada sekitar awal abad ke-16. Setelah beberapa jam memasuki tarikh 28 Oktober, kapal cruiser ringan Jerman SMS Emden yang di bawah perintah Lieutenant Commander Karl von Müller berangkat menuju ke Georgetown dalam satu misi serbuan. Kapal Jerman itu mendekati Pulau Pinang pada jam 4.30, bergerak dalam penyamaran dengan memasang cerobong asap palsu yang menjadikan kapal SMS Emden kelihatan tidak ubah seperti sebuah kapal penjelajah British. Ia berjaya membantu Jerman mencapai jangkauan posisi yang diperlukan untuk menyerang. Sebaik sahaja Emden berjaya memasuki kawasan pelabuhan, panji-panji tentera laut Jerman dikibarkan dan serangan pun bermula. SMS Emden melancarkan tembakan torpedo terhadap kapal Zemchuk. Satu tembakan yang menyebabkan kerosakan teruk tanpa sebarang peluang untuk kapal Rusia itu pulih. Zemchuk juga turut membalas bedilan Emden, tetapi dalam masa beberapa minit sahaja serangan torpedo yang kedua mengenai tepat ke bahagian magazin pelancar misil hadapan, lalu menyebabkan berlakunya satu letupan besar. Sebaik sahaja kapal Rusia itu hampir karam sepenuhnya, kumpulan para nelayan Melayu tempatan berangkat menaiki bot-bot kecil untuk menyelamatkan para pelaut Rusia. Lebih 100 nyawa pelaut Rusia berjaya diselamatkan oleh nelayan-nelayan Melayu. Korban keseluruhan dalam serangan itu telah meragut sebanyak 88 nyawa dan turut mencederakan seramai 121 pelaut. Ketika pertempuran itu berlangsung, Komander Chekasov hanya mampu menyaksikannya dengan rasa ketakutan dari jendela hotel. Ketika kapalnya tenggelam ke dasar Selat Melaka, dia kemudiannya dibicarakan di Mahkamah Tentera kerana kelalaian ketika bertugas dan dijatuhi hukuman 3 tahun setengah penjara, serta diturunkan pangkat dan statusnya selaku pegawai Angkatan Laut Imperialis Rusia dan anggota bangsawan Rusia. Hanya beberapa jam sahaja setelah kapal Zemchuk tenggelam, sebuah kapal pemusnah Perancis yang bernama Moske yang baru sahaja kembali dari tugas rondaan menuju ke pelabuhan. Moske cuba mengejar SMS Emden, namun malangnya kapal Perancis itu juga karam di bedil kapal penjelajah ringan Jerman itu dan menyebabkan seramai 47 pelaut Perancis terkorban dan 36 yang lain cedera. Setelah 100 tahun semenjak pertempuran itu berlaku, Duta Besar Rusia ke Malaysia pada tahun 2014, Lyudmila Worobeva telah mengunjungi Pulau Pinang bagi menghadiri satu upacara bagi memberi penghormatan kepada para pelaut Rusia yang terkorban dan menzahirkan rasa terima kasih kepada para nelayan Melayu yang gagah berani. Beliau memuji tindakan nelayan-nelayan tersebut dengan menganggap, walaupun pada saat itu negara Malaysia belum dilahirkan dan masih tiada sebarang jalinan hubungan diplomatik secara rasmi, ia membuktikan dalam sejarah bahawa wujudnya hubungan dan sifat kemanusiaan yang sebenar, fitrah naluri manusiawi dan toleransi yang ternyata sangat tebal
dan sebati dalam jiwa orang Melayu hingga ke hari ini benar-benar terbukti apabila nelayan tempatan berbangsa Melayu tidak berfikir panjang dan terus meredah ombak dengan kapal kecil mereka demi menyelamatkan orang asing yang mereka tidak kenali, iaitu pelaut Rusia yang sedang lemas. Ramai pelaut Rusia yang bukan sahaja telah diselamatkan, mereka bahkan dijaga dan dirawat oleh penduduk tempatan, dan mereka terus tumpang berteduh secara ekspatriat di Pulau Pinang. Kebanyakan dari mereka ini tinggal dan dirawat selama 4 bulan di Pulau Pinang sebelum mereka bertolak pulang ke Vladivostok. Rusia tidak akan sesekali melupakan tindakan yang mulia ini, dan Pulau Pinang akan sentiasa mendapat tempat yang paling istimewa di dalam hati kami, rakyat Rusia. Itu adalah antara petikan kata-kata dari Lyudmila Vorobeva. Seramai 88 orang kru kapal Zemchuk terkorban kerana serangan itu, namun hanya 10 sahaja yang dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Barat Georgetown dan 2 dikebumikan di Pulau Jerejak. Tiada sebarang catatan tentang di mana korban yang selebihnya dikebumikan. Boleh jadi mungkin mayat yang selebihnya tidak pernah berjaya ditemui. Di Pulau Jerejak juga turut dibangunkan satu struktur monumen sebagai tugu bagi memperingati para pelaut kapal Zemchuk yang terkorban itu. Selepas pemerintahan monarki Empire Rusia diruntuhkan sebelum sempat Perang Dunia Pertama berakhir, monumen tersebut kekal dalam struktur asal sebelum pihak kerajaan Kesatuan Soviet mengubah suai tugu tersebut pada tahun 1972 dan 1987. Setiap kali pelaut Rusia berlabuh di pelabuhan Georgetown, mereka akan memastikan mereka pergi mengunjungi tugu tersebut. Ia seolah-olah menjadi satu kewajipan ziarah bagi mereka. Selain dari menempatkan tempat persemadian untuk 10 orang pelaut Rusia yang terkorban dalam pertempuran di Pulau Pinang, ia turut menempatkan kubur-kubur untuk penduduk tempatan, orang Inggeris dan bangsa dari negara asing yang lain seperti Perancis dan Armenia. Sekian.